Bahaya panjang angan-angan, orang yang panjang angan akan lupa terhadap akhirat dan lupa terhadap nikmat-nikmat Allah janjikan bagi orang yang taat kepadanya, serta akan lupa akan kerasnya azab Allah di akhirat bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Tu ingat. Bahaya orang panjang angan-angan. Dia tak kisah, dia buat maksiat pun tak kira apa. Ya tuan-tuan. Sekarang ni macam-macam benda pelik-pelik. Pasangan bercerai sekarang ni, yang paling pelik sekarang ni sebab suaminya suka kat lelaki. Heran betul. Banyak pula tu kes tu. Saya pun terkejut ni. Apa benda yang dia rapat tu dengan jantan tu? Belaga raket. Kan macam mana tu? Dan benda tu berlaku banyak. Ya Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya pun terkejut. Saya benar terkejut. Memang banyak. Terlalu banyak hari ni kes macam tu. Kan? Ya. Dia lupa kerasnya azab Allah. Dan bila dia bermaksiat sebab dia rasa tak apa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadil Tuan Imam selaku pengurusi acara pada pagi ini, bagi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, barisan Tuan Kuasa, penggerak aktiviti masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi hari ini kita kongsi sikit tentang panjang cita-cita, panjang angan-angan. Kita dalam kehidupan kita ni, kita dianjurkan untuk menjauhi sifat panjang angan-angan. Kalau hidup pada waktu pagi, jangan cita-cita hidup sampai petang. Kalau hidup pada waktu petang, jangan cita-cita hidup sampai malam. Kalau hidup malam ini, jangan cita-cita hidup sampai esok. Cuma hidup Nabi pesan, hiduplah seadanya. Cuma kita doa, sebab cabarannya terlalu. Kalau kita tengok dekat dalam kitab Minhaj Al-Abidin dari Imam Al-Ghazali, kita pun boleh baca, melarang semua sekali kita ni memanjangkan angan-angan kita. Tapi berdoa boleh, berdoa boleh, minta panjang umur boleh, tapi bercita-cita. Nak pula sekarang ni dah bila dah masuk Rejab, makna dah dekat dah nak Ramadan. Pada bulan Ramadan, sampai Ramadan lah, ni bulan Rejab dah beria-ria, semua nak tempah baju raya. Kan? Tempah baju raya tak ada masalah. Tapi waktu dia tempah baju tu, baju dah siap, dia dah sebut dah, ini pagi raya kalau orang tengok aku pakai baju ni. Tu panjang cerita-cerita lah tu. Dia dah tahu ni pagi raya kalau orang tengok baju aku ni kemah, cemburu orang tengok baju aku ni. Soalannya, confirm ke hidup lagi pagi raya? Tu kan, confirm lagi ke? Ada orang tersebut, mu tengoklah rumah aku hujung tahun ni rupa dia kan. Dia kata, tengok rumah aku jadi macam mana, tengok aku buat macam mana, rumah aku jadi macam mana. Daripada satu tingkat dia akan jadi 3 tingkat. Tengok hujung tahun ni. Dia bercakap seolah-olah confirm dia hidup sampai hujung tahun. Tu. Jadi kalau kita tengok, antara akhlak yang tercela adalah panjang angan-angan, yang juga disebut sebagai tulul amal atau tulul amal, adalah terlalu banyak mengangankan perkara dunia dan cinta dunia. Kan?
Kalau kita tengok Al-Munawi menyatakan al-amal artinya mengangankan terjadinya sesuatu, namun istilah ini lebih sering digunakan untuk sesuatu yang kemungkinannya kecil untuk diraih. Adapun tulul amal artinya terus menerus bersemangat mencari dunia dan mencurahkan segala hal untuk dunia, dan di sisi lain banyak berpaling dari urusan akhirat. Kan kita ingat dulu macam ada penceramah ni pun share dekat masjid ni, saya yakin kan, bagaimana pada satu ketika Nabi kata akan sampai masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan. Sahabat pun tanya, kenapa macam tu? Umat Islam dah tak ramai ke pada ketika itu? Nabi kata, walhal umat Islam sedemikian ramai sekali bilangannya, cuma tak ubah ibarat buih-buih di lautan. Buih di lautan, maksudnya buih ni kalau tak tiup pun pecah, tiup pun pecah, usik pecah, tak usik pun pecah. Bahkan dicabut pula perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam, kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan ni ada dua ciri dia: cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, takut mati. Jadi dalam hal ni memang benda tu berlaku. Benda tu berlaku hari ni kita tengok, bila terlampau kejar dunia, sayanglah, jangan mati cepat sangat. Aku tak puas lagi ni, dia kata. Ayat dia kan, tak puas lagi, dia kata. Rumah dah besar kan, rumah besar, kereta besar, motor besar, bini besar, kan, dah jadi orang besar. Contoh, baru siap rumah, meninggal. Tak sempat kan. Nanti cerita tadi tu, cinta dunia, dia dah risau dah. Janganlah aku mati, janganlah aku mati. Kenapa lah saya ni sakit ni? Sebab apa? Sebab tak puas lagi katanya. Cinta dunia dan takut mati. Takut mati pun mati, tak takut mati pun mati. Tapi kita kena takut mati, ingat mati. Nabi kata manusia yang paling cerdik adalah yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian. Yang paling tak cerdik, dia sedar dia akan mati tapi tak bersedia dengan kematian dia. Yang paling teruk sekali, dia pun tak sedar yang dia tu akan mati. Itu teruk sangat dah tu kan. Ada satu hamba Allah, semalam ada sempat berbual dengan tuan kuasa masjid Kandis semalam. Di Negeri Sembilan ada seorang hamba Allah ni, dia tanya, ada tak tanah, dia kata, dekat sini. Kenapa? Saya nak beli, saya nak wakafkan untuk ayahanda saya, dia kata. Dia beli tanah harga 5 juta dan dia bina masjid bernilai 50 juta. Maka terbinalah Masjid Husin di Seremban 2. Masa dia beli tanah untuk ayah dia tu, dia cakap, alang-alang dah beli untuk ayah saya, boleh tak saya nak wakaf untuk saya sekali? Ada lagi tak tanah? Dia beli tanah di Senayan 6.5 juta dan bina masjid Bandar Baru Senayan dengan harga 100 juta binaan. Tapi apa yang saya nak kongsi, masjid tu dia bina, siap dekat masjid tu satu petak. Dia kata, kalau aku mati nanti situ tanam. Dia kata, kalau saya mati nanti tanam saya dekat situ. Dia dah booking dah lubang kubur dia dekat masjid tu. Kita pengusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur kan, dia booking lubang kubur. Di Sebelangkawi dia beli satu tanah lagi, dia wakafkan masjid tu untuk isteri dia. Adalah banyak, dan semua orang dia tak nak orang tahu siapa, tapi orang tahu kebaikan ni, orang tahu siapa dia. Siapa yang tak tahu juga nanti lepas ceramah boleh beritahu siapa dia. Kan? Ada orang macam tu. Memang macam tu. Tu sebab kata tadi, dia bersedia dengan kematian dia. Nampak kan? Wakaf ni terhenti, dia tak boleh guna duit tu untuk tujuan lain. Itu yang macam kalau siapa yang nak sumbang untuk masjid, sumbanglah, ada peluang. Semalam sebelum khutbah jemaat, imam pun dah pesan, jangan kita tengok aja tabung tu, masukkan duit, banner.
kita nak bina masjid sebab Allah janji dalam Quran, barang siapa yang berinfak untuk membina rumah Allah, Allah gantikan bagi istana dan singgasana untuk kita di dalam syurga. Malahan Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, Allah beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai. Tu kan. Ada duit dalam tangan, yang paling kita cintai ni, lalu tabung, lalu karung, kita pun cek dalam poket, ada dua helai, satu duit 100, satu duit RM5. Duit 100 riyal dengan 5 riyal. Bagi yang paling kita sayang, mana paling sayang sekali? Oh, saya paling sayang sekali 5 riyal. Saya bagi 5 riyal. 100 tu tak sayang mana pun, kata. Jadi dia pun simpanlah 100 riyal. Nak menipu siapa pun tak tahu. Kan? Jadi bagilah tuan-tuan dan puan-puan, kan? Jadi kalau ikutkan penyakit takut mati cinta dunia ni tadi, cinta dunia dan takut mati tadi, sebab apa jadi macam tu? Ada dua sebab. Ada dua sebab, iaitu dia tak yakin, dan begitu juga hawa nafsu. Hawa nafsu untuk apa? Pertama, jawatan. Kedua, harta benda. Ketiga, suami, isteri, pasangan. Itu pun ia juga. Pasangan macam mana? Sayang betul dekat isteri, langsung tak datang masjid. Sayang betul dekat suami, handsome, langsung tak berani pergi masjid, takut nanti jiran sebelah tackle suami. Okay. Ada tuan-tuan berlaku di Terengganu. Ada satu, bukan orang Terengganu macam tu, berlaku kes tu di Terengganu. Saya cakap betul ni. Bercerai ni suami isteri, jiran sebelah rumah bercerai, ni bercerai, ni pun bercerai. Suami ni dengan isteri ni kahwin. Ada. Kan? Cinta itu buta gitu. Katanya. Jadi makna kata, boleh tak? Boleh sayang isteri, boleh sayang suami, boleh sayang pasangan, tapi jangan sampai kita lupa kepada akhirat. Bawa pasangan, bawa isteri, bawa suami sama-sama semua pergi ke masjid. Bawa pergi ke tempat-tempat yang baik. Itu. Kedua, harta benda, duit. Boleh nak? Boleh. Tak salah, kita pun suka orang Islam kaya. Nabi pun tak larang kita jadi kaya. Kan? Nabi tak larang kita jadi kaya. Tapi jangan kita lupa. Jangan kita lupa. Leka dengan dunia. Hawa nafsu. Leka, duit makin banyak. Ada orang tu duit banyak betul. Banyak betul duit ni. Tapi sebanyak-banyak dia tak boleh lawan Qarun. Bayangkan Qarun kan, Qarun. Kalau kata Donald Trump tu kaya, kalau orang kata ni Bill Gates tu kaya, sebenarnya yang paling kaya kalau ikut dalam sejarah ni Qarun. Macam mana kayanya Qarun? Qarun ni bayangkan hartanya tersimpan dalam gudang. Kuncinya diperbuat, kunci gudang tu diperbuat daripada emas. Kunci ni sahaja memerlukan 70 ekor unta bawa. Macam mana? Kunci tu. Itu sebulan tak boleh buka gudang tu sebab tak jumpa kunci. Punya banyak kunci ni kan. Macam tu lah. Itu yang bila dah tenggelam, ditanam dah. Tertanamnya Qarun dengan harta benda kekayaannya tu ke dalam tanah tu, akhirnya sampai sekarang orang buat pertandingan mencari harta Qarun di Kelantan. Kan heran tu, kena tanam tempat lain, cari tempat lain, memang tak jumpa. Tu cerita. Jadi makna kata, tu harta benda boleh, tak salah, tapi jangan lupa menginfakkan harta kita. Jangan lupa, semalam pun ditekankan tentang zakat. Kita semayang sebelum semayang Jumaat semalam, masa ni jangan lupa bayar zakat, jangan lupa sedekah. Itu pun ramai juga terlepas lagi tu. Kan? Hujung tahun terlepas sudahnya bayar zakat 5-6 ribu bulan. Ada yang tak bayar langsung, bukan banyak pun, 2.5% sahaja daripada apa yang kita ada. Buat apa kita kedekut, kan? Bukannya bawa mati. Begitu juga yang ketiga. Yang ketiganya, gila kuasa, gila pada pangkat dan kedudukan.
Semuanya pinjaman. Ada orang ada pegang jawatan. Saya sendiri dulu pun pegang jawatan pengarah undang-undang dan penguasaan, legal advisor. Oh, bukan main. Siap driver. Kan? Tapi sampai masanya ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Kad pesara. Hui, hebat dia. Dekat pejabat tu nombor 1 dulu tu. Tiba-tiba dekat hujung tiang dekat Masjid Ar-Rahmani sana gitu. Buat apa tu? Pencen. Pencen dah. Sampai masa pencen. Nak kata apa? Main bola hebat. Skor sampai 10 biji seminggu. Skor 10 biji. Tiba-tiba injured, langsung bersara. Bekas pemain bola sepak, dia kata. Nampak? Dia cakap apa? Hebat macam mana? Penyanyi tu. Nyanyi pun semput dah. Nampak tak? Itu kadang-kadang tu, kadang-kadang saya suka tu. Macam tengok saya pergi Indonesia. Suka saya tengok di Indonesia. Paling lama pegang jawatan 2 penggal. Lepas tu tak boleh pegang dah. Bagi orang lain pula. Bagus je tu. Saya nampak bagus. Kan? Ini kadang-kadang batuk lagi banyak ada bercakap. Nak lagi. Macam tu, faham tu. Saya tak cakap siapa-siapa. Kadang cakap boleh lagi ni. Boleh lagi. Dah lah tu kan. Bagilah orang lain pula. Macam tu kan. Ya, anak-anak muda ramai kan. Contohlah. Jadi mana kata nak atasi masalah cinta dunia ni apa? Hawa nafsu dengan masalah hawa nafsu dengan tak yakin. Tak yakin apa? Dia tak yakin dengan apa ganjaran Allah nak bagi. Kan? Yang datang pagi ni bukan semua masjid dapat macam masjid ni. Tiap-tiap pagi ramai macam ni. Kan? Masjid ni je. Masjid Rahmani. Punya ramailah orang sampai polis bawa roadblock pergi tadi. Takut ramai sangat orang masuk dalam masjid ni. Macam tu lah. Kan? Tak adalah. Tak, sebab apa? Sebab pahala dia tu. Kan dah disebut, kalaulah orang tahulah pahala semayang berjemaah subuh dan isyak. Kan? Kalau orang tahu pahala semayang di saf pertama, kalaulah boleh mengundi, orang tu sanggup mengundi biar dia dapat saf pertama. Nabi beritahu. Kalau orang tahu kelebihan semayang subuh dan semayang isyak, kenapa Nabi sebut subuh dan isyak ni? Sebab subuh dan isyak ni yang paling susah orang nak pergi masjid. Kalau orang tahu kelebihan semayang subuh dan semayang isyak, nescaya merangkak pun dia akan datang. Saya paling suka kuliah subuh lah. Sebab fresh. Dan nasib lah, kebiasaannya lepas kuliah subuh ada nasi lemak atau nasi dagang. Kebiasaannya. Saya tak tahulah hari ni. Cuba nasib aja. Saya target macam itulah. Kan. Kuliah subuh tu sebab kalau ada orang telefon PA saya, kalau nak cepat dapat tarikh Samsul Debat, macam sekarang orang nak kuliah maghrib. Kalau tanya sekarang kuliah maghrib bila kosong? Bulan 8. Malam dah habis. Sabtu Ahad lupakan. Tapi kalau kuliah subuh tak berebut. InsyaAllah. Kalau subuh tak ramai orang. Siapa cakap? Bagi tahu awal, insyaAllah ramai. Ni ramai ni. Kan? Iya. Semua tempat ada. Tengah ada tepi dia, tepi dinding ada, semua ada. Kan? Melekat aja tepi dinding. Kan? Kan? Itu tempat dia dah booking berawal. Kan? Jadi makna kata nak atasi dia hawa nafsu ni apa? Jihad. Kena kuat, berjuang sikit. Berjuang sikit. Iyalah. Macam nak datang subuh pagi. Perjuangan tu kunci alam 8 lapis tu. Kejap bunyi, kejap bunyi, 8 lapis boleh sampai. Kan? Apa dia perjuangannya lagi? Isteri pula kacau kita. Baru nak siap pergi masjid. Gimana be? Pergi masjid. Pergi masjid. Alah, apa janji nak makan sama. Dia kata, sudah, tak apalah, besok je lagi masjid. Tak jadi pergi masjid. Bini lawa. Bini tak adalah comel mana pun, tapi sikit-sikit macam Maya Karin dengan Luna Maya. Itu yang tak jadi pergi tu. Yelah. Kata kan.
Tapi kena jihad kuat. Pergi mana bang? Pergi masjid. Allah abang janji nak makan sama. Abang pergi masjid kan lama pun, balik nanti kita makan sama. Macam tu. Settle. Anak-anak pun kadang kacau kita. Nak pergi masjid ke mana? Abah nak pergi mana? Nak pergi masjid. Abah janji kata nak buat pergi pasar malam ni. Yalah. Besok je lah pergi masjid. Pergi pasar malam punya hal. Tapi kalau dia kuat, tak apa, abah pergi semayang sekejap je, balik nanti kita pergi pasar malam. Pasar malam tu takkan tutup selagi ayah aku tak sampai. Macam tu cakap. Boleh pun, boleh. Dan tak yakin ni macam mana? Tak yakin ni dia tak tahu. Contoh, semayang jemaah, berapa kali ganda pahalanya berbanding semayang seorang-seorang? 27. Semua jawab serentak, sebulat suara, sependapat. Tak ada yang berbeza pandangan yang menjawab soalan saya tadi tu. Berapa pahalanya berbanding semayang seorang? Dalam 20 ke 30 macam tu lah. Ada tak ada jawabnya tu? Semua jawab 27 kali ganda. Semua jawab 27. Yang muda, yang tua, semua tahu. Tapi kenapa tak ramai? Sebab tak yakin. Ialah sebab pahala tu tak nampak. Pahala tak nampak. Dia bukan macam duit. Macam contoh semayang tarawih di Brunei Darussalam. Kalau semayang tarawih, kalau Sultan ada semayang dekat situ malam tu, ada rezeki, semua beratur salam, semua dapat $30 Brunei, RM30 Brunei. 30. Pergi sana sebulan tak payah balik Kelantan. Malam raya baru balik, kumpulkan RM30 Brunei kali 30 hari kan? Tukar duit Malaysia. Raya kita. Macam tu lah. Bayangkan kalau sembahyang tu 27 kali ganda, kita tukar jadi 27 riyal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek dalam poket. 27. Okey. Macam tu. Yang seorang tu pula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok tak ada pula. Ya Allah, tak ada. Ya Allah. Zoom, lambat sikit sistem. Ada masalah sistem, dia lewat sikit. Nazam ada 27 riyal. Kalau RM27 satu waktu kali 5 dah berapa? Masa tu orang perempuan kat belakang dah bincang. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Jayah oi. Baru 2 minggu banyaknya duit engkau, orang perempuan. Aku baru ni tahu. Tak berguna betul jiran aku. Marah jiran. Nak kaya-kaya seorang-seorang, dia tak ajak aku sekali. Nampak? Tengok dia cerita macam tu. Sedangkan hari-hari dalam ceramah, selalu dalam ceramah memang dah ditekankan, malahan tahu. Kan? Orang lelaki dia tak bincang soal remeh-temeh macam tu. Orang lelaki selalu bincang soal dasar dan polisi. Orang lelaki dia akan bincang agak-agak mula. Kalau kita ni makmum boleh 27 riyal, email boleh berapa? Dia bincang macam tu. Dia tahannya motosikal imam kat luar. Baik, imam cakap, imam dapat berapa? Imam ni zuhud, malah nak cerita alhamdulillah. Orang kata cakap imam cakap, imam kena beritahu, imam kena telus. Tengok keadaan ni, contohnya tau. Tak ada pun dalam hadis ni, contoh je. Imam pun cakap, kalau tengoklah, kalau khusyuk lebih sikit, kalau kurang sikit, lupa-lupa ni, insya-Allah lebihlah. Teruk-teruk pun RM40 tak lagi. 40 riyal tak lagi. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Semua nak jadi imam. Aku boleh juga, dia kata. Nampak? Sebab duit. Sedangkan duit tu nilainya dunia. Sedangkan yang Nabi bagi tahu kat kita ni, Allah tekan kat kita 27 kali ganda. Malahan Nabi sebut, kalau ikutkan hati aku, cita-cita Nabi pernah bercita-cita, kalau ikutkan hati aku, nak saja aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah, Nabi kata. Tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, jadi sunnah. Pergi bakar rumah orang, dah satu rumah kena bakar. Kebetulan imam nak bakar-bakar tu, imam nak lambat sampai, dah rumah imam nak kena bakar. Contoh kan. Tapi nak bagi tahu penekanan, Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu suruh solat jemaah. Celaan kepada orang yang panjang cita-cita.
Kan? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, janganlah kalian seperti orang-orang yang telah diberikan kitab, ahlul kitab sebelumnya, panjang angan-angan mereka sehingga rosak hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, hati orang yang sudah tua akan sentiasa seperti anak muda dalam menyikapi dua hal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hati orang yang sudah tua akan sentiasa seperti anak muda dalam menyikapi dua hal, cinta dunia dan panjang angan. Itu yang kita tengok kadang-kadang orang yang masuk ride ni, yang motor kan, yang ramai bukan orang muda kan, dia terasa muda kan, macam tu kan. Tak salah kan, janganlah cakap dia marah orang ride, tak, tapi dia rasa hati dia muda kan. Dan begitu juga panjang angan-angan, boleh lagi ni, boleh lagi ni kan, macam-macam ya. Manusia cenderung memiliki angan-angan terhadap dunia yang panjang, banyak dan berlebihan. Digambarkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik, yang mana menyatakan Nabi SAW membuat garis berbentuk segi empat. Nabi pernah buat satu garisan, Nabi ambil satu ranting kayu dekat tanah tu, Nabi buat garisan panjang. Buat garisan panjang. Dekat garisan panjang tu ada segi empat tepat. Nabi lukis tak segi empat tepat, tergantung pada garisan yang panjang. Boleh faham tak? Dia buat garisan panjang macam ni, dia buat segi empat tepat, tergantung macam tu. Kemudian dekat dalam segi empat tu Nabi cakar-cakar macam tu, cakar-cakar macam tu. Dan sahabat tanya, apa yang kau lukis tu? Nabi kata, yang garisan panjang tu, itulah cita-cita manusia. Dia nak itu, nak buat ini, nak buat ini, nak berniaga, nak beli kereta, nak beli rumah, nak kahwin lagi, contohlah. Macam-macam ni, macam-macam cita-cita. Segi empat tempat tu pula, rupanya setakat itu je umur kita. Umur kita banyak tu je. Dan dalam yang cala-cala ni, cakap-cakap tadi, itulah ujian dan dugaan dalam hidup kita, yang menyebabkan tiba-tiba, lah dah tua dah aku, lah dah nak puasa. Cuba tengok cepat disebabkan ujian kita, macam-macam masalah kita yang makin berusia ni, macam-macam masalah kita hadapi. Ayat yang paling mahal tiba-tiba dah nak puasa balik. Cepat kan masa berlalu. Jadi nak menunjukkan masa kita, kalau rasa cepat masa berlalu, maknanya tandanya apa? Tandanya apa kalau cepat masa berlalu tu? Maknanya apa? Nak mati. Apa yang payah sangat kan? Dekat dah nak mati. Itu sebab makin tua makin tak suka sambut hari lahir kan. Tak payahlah nak kek-kek ni, tak payahlah, marah kan. Isteri bawa keluar kek, Allah selamatkan kamu, oh buat apanya kek-kek ni, marah kan, mengingatkan dia tentang hari tua. Kalau susun kek tu ikut usia 70 tahun 70 batang kek, penuh batang kek tu. Tak sempat habis tiup, matilah, semput kan. Nak tunjukkan panjang cita-cita ya. Kemudian jadi kita kena sedar, dunia kita, hidup kita sekejap je. Jadi jangan kita leka dan lain-lain. Itu yang Imam Al-Ghazali kata, dia menggambarkan orang yang pergi hidup dalam dunia ni macam orang naik kapal berhenti dekat satu pulau. Pulau itulah dunia. Dan kapten kapal, ketua kapal dah pesan, hati-hati dekat ni pulau ni, turun kat pulau ni jangan leka, kumpulkan amalan, kumpulkan bekal, dia kata. Kumpulkan bekal. Dekat situ kamu jangan tergoda dengan kecantikan dia, dengan keenakan dan kelazatan makanan di atasnya. Kumpulkan buat bekal. Golongan yang pertama, dia turun, dia tak peduli, dia kumpul, dia tak peduli nampak orang ni, nampak makanan, dia kumpul aja. Kemudian sampai masa dia naik kapal. Golongan yang kedua, dia leka, makan sedap, cantiknya, dia suka sangat dengan kedudukan dekat dalam pulau tu. Tiba-tiba dia teringat, tak lama lagi nak pulang, aku belum cukup bekalan hari ni. Maka dia pun kumpul. Ini golongan bernasib baik. Tapi golongan yang paling malak, dia leka, tiba-tiba terdengar bunyi serombong kapal dah bersedia nak berlabuh, dah nak berlayar. Masa tu, ya Allah, aku satu bekal pun tak prepare lagi. Macam itulah ramai manusia atas dunia, leka di atas dunia ni, seolah-olah bersia-sia kan? Bersia-sia sepanjang hayat dia. Tiba-tiba bila nyawanya dipanggil, baru dia sedar yang bekalannya masih kosong. Kan? Hati-hati.
Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, ini adalah anak cucu Adam, ini ajalnya mengitarinya, yang ada di tengah ini manusia, dan garis-garis ini halangan-halangannya. Beliau selamat dari yang ini, ia digigit oleh yang ini, maksudnya kematian. Sementara garis-garis yang di luar adalah angan-angan. Ingat pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita, tu sampai kat kita, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah siapa saja sesuka hati kamu, sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Perbuatlah segala apa sesuka hati kamu, sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Kalau tengok dalam surah Ali Imran ayat 186, Allah beritahu apa? Yang setiap yang hidup pasti akan mati, pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan bagi kalian. Pada siapa yang dapat mengelakkan siksaan api neraka dan dapat masuk syurga, sesungguhnya orang yang beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu ayat yang penting. Dunia ini hanya kesenangan yang memperdayakan. Beli handphone, seronok telefon ni, power ni telefon ni. Sampai rumah, tengok-tengok jiran sebelah rumah dah beli telefon lagi canggih daripada kita. Kesenangan memperdayakan. Beli kereta baru, ambil gambar, pegang kunci besar. Alhamdulillah, rezeki kereta baru. Bayar kali pertama dekat bank, dah rasa tak seronok nak. Sekejap je rasa seronok tu. Kahwin memang seronok, kahwin seronok. Nak kahwin seronok, tapi belum pernah jumpa orang dah kahwin seronok. Belum pernah jumpa. Betul. Seronok, tak lama lagi nak kahwin. Orang nanti jemput mari, nanti datang ramai-ramai ya, ajak family semua, dia kata. Nak kahwin. Bila dah kahwin tanya, macam mana kahwin? Okey. Okeylah. Itu je jawapan dia. Dah mula pening kepala, baru tahu perangai jantan macam mana. Baru tahu isteri macam mana. Hari ini statistik di Malaysia, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Bayangkan. Rekod tahun lepas, tahun lepas, tahun 2020, bukan 2023, sebelum tu tahun 2022, berlaku di Pantai Timur. Hari ni kahwin, esok cerai. Tapi tahun lepas 2023 paling awal, dalam majlis yang sama, ketika lelaki baru nak baca lafaz taklid tu kan, nak ikrar tu, terdengar keluarga pengantin perempuan, hantaran tak cukup 1,000, dia kata. Dia ceraikan pasangannya depan semua orang dengan talak 3. Majlis yang sama. Jadi kalau nak pecah rekod tu, lepas akad nikah cerai. Tu kalau nak pecah rekod. Nak bagi tahu macam main-main aja kahwin. Nak tengok orang sekarang ni. Pelik betul. Janganlah kalian panjang angan-angan, dan jangan sampai kalian terlena oleh panjang angan-angan. Sesungguhnya semua yang sedang terjadi itu dekat, dan sesuatu yang jauh adalah yang belum datang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sikap yang benar terhadap dunia adalah bersedikit angan-angan dalam urusan dunia, lebih banyak fokus kepada urusan akhirat. Macam mana nak dapat tu kan? Susah. Kita semayang contoh, sembahyang subuh 5 minit, katalah 5 minit dan subuh. Semayang zuhur 5 minit, asar 5 minit, maghrib 5 minit, isyak 5 minit. Tambahlah zikir dengan doa, kita bagilah 10 minit. 10 minit. Tak apalah 50 minit total semayang, kita genapkanlah sejam. Sejam dalam 24 jam tu untuk kita menghadap Allah. Lagi 23 jam tu dunia. Melainkan 23 jam tu kita tetap ingat akhirat. 23 jam pergi kerja, ingat Allah. Pergi kerja, ingat Allah. Macam orang kerja dekat kedai, prinsip ihsan. Ihsan ni dia buat sesuatu, dia nampak Allah. Kalau dia tak nampak Allah, dia yakin Allah nampak dia. Itu ihsan. Macam orang kat kedai makan, bosnya, tokenya dia duduk dekat cashier. Macam mana dia kerja? Dia lap meja tu, bawah meja pun lap. Sebab bos ada. Tapi bila bos tak ada, macam mana dia kerja? Macam tu juga rajin. Sebab ada CCTV. Sebab dekat sini dia tak nampak bos, tapi dia yakin bos nampak dia. Ini bos tengah tengok kita. Hidup kita pun kena macam tu. Kena sentiasa rasa ada CCTV ni, Allah nampak aku, Allah nampak aku. Itu sebab kata Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kamu nak buat maksiat, jawab 5 soalan ni.
Pertama, cari tempat yang mana Allah tak nampak kamu. Cari mana datang, semua tempat Allah nampak. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi. Sudah, macam mana? Semua Allah bagi. Ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah, cari muka bumi lain. Ada satu tanah baru buka dekat Melawi tu, itu pun Allah punya. Yang keempat, waktu malaikat maut datang nak cabut nyawa kamu, minta tangguh. Sibuk ni, lain kali datang. Boleh? Tak boleh. Tak cepat, tak lambat. Itulah masa ni. Dan yang kelima, waktu nak masukkan kamu dalam neraka, kamu minta tangguhkan, bagi aku beramal dulu, nanti baru tentukan masuk syurga, masuk neraka. Boleh tak? Tak boleh. Jangankan 5, satu soalan pun tak boleh jawab. Jadi kesimpulannya, jangan buat maksiat, kan? Jadi Nabi SAW merangkul bahuku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang datang di tengah perjalanannya. Lalu Ibnu Umar mengatakan, jika engkau ada di malam hari, maka jangan menunggu hingga pagi. Jika engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu hingga malam. Manfaatkan waktu sihatmu sebelum waktu sakitmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari. Tengok Nabi makan pun macam mana, kan? Nabi sampai ambil batu tu, Nabi letak ikat kat perut dia, tahan. Nabi pagi kalau duduk nak sarapan tu, isterinya kata, minta maaf ya Rasulullah, aku belum sempat ke pasar lagi. Marah ke Nabi? Tak. Nabi senyum. Nabi kata, tak apalah, aku puasa hari ni. Amjam. Boleh? Tak dapat, tuan-tuan. Contohlah tak ada jamuan lepas ceramah ni, kan? Contohlah, mana tahu hari ni kita tak siap jamuan, tak? Tak apalah, ambil puasa hari ni. Steady. Tak ada, cari kedai, tuan-tuan. Cari. Nabi tu, Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Amjam. Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Itu gitu. Semalam saya pun sama. Semalam dah disebut yang keduri, kan, makan gulai kawah semalam. La ilaha illallah. Tak berhenti saya. 2 mangkuk sebelum semalam. Sedap betul lauk tu. Saya puas, saya puji, sedap daging. Wah, sedap. Tapi tak ada siapa yang bungkuskan ke hotel. Macam tu lah. Saya bagi, kita ni bagi bagi hint je, kan. Macam tu lah, kan. Kadang-kadang nasib-nasib lah. Kadang untung ada. Kadang-kadang yang tak faham tu tak faham lah. Kan. Bahaya panjang angan-angan. Orang yang panjang angan akan lupa terhadap akhirat dan lupa terhadap nikmat-nikmat Allah janjikan bagi orang yang taat kepadanya, serta akan lupa akan kerasnya azab Allah di akhirat bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Tu ingat, bahaya orang panjang angan-angan. Dia tak kisah, dia buat maksiat pun tak kira apa. Ya tuan-tuan, sekarang ni macam-macam benda pelik-pelik. Pasangan bercerai sekarang ni, yang paling pelik sekarang ni sebab suaminya suka kat lelaki. Heran betul. Banyak pula tu kes tu. Saya pun terkejut ni. Apa benda yang dia rapat tu dengan jantan tu? Belaga raket. Kan macam mana tu? Dan benda tu berlaku banyak. Ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pun terkejut. Saya pun terkejut. Memang banyak lah. Terlalu banyak hari ni kes macam tu. Kan? Dia lupa kerasnya azab Allah. Dan bila dia bermaksiat, sebab dia rasa tak apa, nanti macam setengah orang Arab, dia datang Malaysia ni, apa dia tak makan? Minum arak ada, minum arak, makan bab satu, kan? Datang Malaysia dia buat kerja tu. Dia kata tak apa, nanti balik, nanti boleh taubat, kata. Dia kata macam tu. Panjang kan. Cuba kita tengok contoh paling senang lah. Masa PKP, ingat tak PKP? Kan kita tak boleh pergi umrah, tak boleh pergi haji masa tu, kan. Yang dapat pergi pun beberapa orang je. Tapi orang Arab boleh tak pergi? Orang Arab tu boleh pergi. Tapi ramai tak? Tak ramai. Kenapa tak ramai? Maknanya orang Arab pun tak pergi. Dia mengharapkan orang satu dunia ni yang meramaikan Masjidil Haram tu. Cuba tengok. Mak saya pernah sekali tu, dia pergi beli barang-barang tu dekat luar Masjidil Haram, beli apa semua. Dia kata, tanya, tak buat umrah ke? Kamu buat umrah ke? Ya, kami tak apa, kami dekat, bila boleh buat. Sikap dia bang, panjang cerita. Macam tu lah. Tu macam orang tu buat rumah nak buat depan masjid. Kadang-kadang masjid buat rumah dia. Tapi dia tak pergi masjid.
Tu masalah dia. Itu yang saya sebutkan, kadang orang semua berebut buat masjid besar-besar sekarang ni. Itu pun tanda akhir zaman tu. Belum-belum buat masjid yang besar-besar, yang cantik-cantik kan. Tapi orang ni tak ada. Orangnya bukan tak ada, tak ramai lah. Ada satu masjid kat Pulau Pinang, kapasiti 5,000 orang. Sekali tu saya ceramah malam tu, datang dalam dekat 1,000 orang. Nampak macam 300 orang, nampak macam 200 orang. Sebab tak apa? Sebab masjid besar. Bila datang, pergi ramai lah tu, dekat 1,000 orang datang, ramai lah untuk kuliah biasa. Tapi itulah cabaran dia. Itu yang sekarang ni ada pula kempen subuh macam Jumaat. Kena buat subuh macam Jumaat. Nanti dia akan rasa seronok. Itu yang dekat masjid Felda Palung 14. Kanak-kanak sekolah rendah kalau mari masjid subuh dapat duit belanja 3 ya. Bapak dia marah, pergi masjid, pergi. Bapaknya tak pergi, anaknya pergi. Kan? Dia buat kempen, baguslah. Tapi ramai budak-budak. Lepas tu mak ayahnya pula dia buat pula kempen. Siapa yang datang semayang jemaah 40 hari betul-betul dapat peluang cabutan bertuah, menang skuter. Ada yang cakap, macam tu tak ikhlas lah ustaz. Kadang-kadang kena mula macam tu. Jadi bila dia dah pergi hari-hari boleh rasa lazat dia datang pagi-pagi. Bukan senang. Itu yang tengok imam kan, bila ramai yang tengok Bilal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Steady. Tengok sana tempat tu, Allahu Akbar, sial. Orang tak ada. Orang mana? Tadi masa Roblox tadi ramai dah orang datang masjid. Siapa yang datang lewat dia tak sempat tengok Roblox tadi. Dia ada Roblox tadi ke depan, penuh polis depan tu. Kadang azan dia tengok orang tak ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah jerit penat tu, nampak Bilal. Ada satu tu pula menyeramkan, azan kategori seram. Pahal tu lari pun tak jadi untuk keluar masjid, masuk rumah balik tak jadi ke masjid. Macam tu kan. Macam ni lah. Tapi nak tengok azan sedap lagi kan, tengok dekat masjid Puncak Alam. Sebab Bilal dapat allowance 2,000 sebulan. Lain azan macam Masjid Nabawi. Imam 5,000 sebulan. Itu ada apa? Ada datuk tu dia memang bayar gaji, dia memang dia jaga. Datuk ni bekas pengerusi apa syarikat air Selangor tu. Dia segala maintenance masjid apa semua. Dahsyat saya kata. InsyaAllah satu hari nanti mudah-mudahan kan. Masjid dekat Nilai, khutbah yang kedua, khutbah pertama biasa, khutbah kedua bahasa Inggeris. Siap dengan PowerPoint. Yelah yang datang tu ramai negro. Nak macam mana? Negro yang pekerja-pekerja asing tu kan ramai kat Nilai. Itu jadi macam tu. According to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, image steady man. Kan? Iya. Kemudian orang yang panjang angan-angan akan kurang kesabarannya untuk tahan diri terhadap syahwat dan akan sering lalai daripada melakukan ketaatan. Kemudian orang yang panjang angan akan membuat orang mati-matian dalam mengusahakan kebahagiaan lahiriah di dunia, dan dia akan tenggelam dalam kenikmatan dunia yang fana. Jangan percaya kalau nampak dalam internet ni, dekat dalam media sosial ni. Sini gambar Samsul Debat ini. Pelaburan patuh syariah. Bayar 300 saja dapat ribu-ribu. Jangan percaya, bohong aja. Tak ada. Tapi orang mati-matian sanggup cari duit ni. Betul ni. Tak kena tipu. Kena tipu. Sekarang ni orang dah tak takut dah nipu orang ni. Tak takut. Umrah pun tipu orang. Macam mana? Gila betul. Ada yang umrah tu dia tipu langsung tak pergi. Dia tawaf di KLIA. Petang dia dah sampai dah dekat Bacok dah sampai dah. Mu tak pergi umrah ke? Balik hari dah kena tipu, balik hari apa kena tipu. Ada tu pula pergi tapi tipu package. Ramai juga. Dia kalau sampai di KLIA taklimat tu macam sedih aja. Kita pergi umrah ni kena sabar, banyak ujian,
Kadang-kadang apa kita rancangan tu kadang-kadang lain daripada apa yang Allah izinkan. Tu tanda-tanda hotel bertukar. Janji hotel ni dapat hotel teruk. Makan pun memang istiqamah. Makan tu istiqamah. Apa maksud istiqamah? Menu pagi, tengah hari dengan malam sama. Istiqamah. Ada tak? Tipu banyak tuan-tuan. Itu sebab Samsul Debat dia tak terikat. Saya memang tak pernah terikat dengan syarikat travel sebab bila saya pernah cuba sekali dulu, masalah syarikat travel ni dia akan manipulasi letak muka Samsul Debat untuk trip yang dia tak pergi pun dia janji dengan orang Samsul Debat pergi. Seminggu 2 minggu sebelum pergi dia cakap Samsul Debat tak dapat pergi, jadual dia penuh, dia last minute terpaksa tarik diri. Orang dah daftar ni. Itulah yang berlaku. Jadi kalau siapa nak pergi dengan Samsul Debat, tanya PA, bulan ni pergi dengan siapa? Jadi boleh daftar macam tu, dapat pergi dengan Samsul Debat. Bulan depan pergi dengan travel mana? Saya pergi dengan travel berbeza-beza. Setiap kali pergi travel ni, saya bagi peluang orang bawa saya, tak apa. Kan? Kemudian orang yang panjang angan-angan, hatinya keras, air matanya mengering, serta bercita-cita tinggi terhadap dunia. Hati dia susah nak menangis. Orang yang menangis kerana Allah itu adalah insurans masuk syurga. Macam mana caranya? Kena cerita dan kuliah akan datang. Makna kena panggil lagi. Macam tu. Iya, kalau orang menangis digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kan, disebutkan bagaimana ketika di dalam di padang mahsyar itu disebut, masuklah simpulan-simpulan ke dalam neraka. Maka nak masuk je tiba-tiba terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka, masukkanlah dia ke dalam syurga kerana dia pernah menangis kerana-Mu ya Allah, aku saksinya. Siapa yang bersuara tu? Sehelai rambut. Masa dia menangis tu kena kat rambut tu bersuara. Tapi kalau menangis malam besok janganlah ditadah dengan rambut tu. Maksudnya tu jadi saksi lah. Menangis ni insurans. Kan dalam satu kita tengok macam mana diriwayatkan macam mana keadaannya akhirat besok bila Nabi nak bawa masuk ke dalam syurga. Nabi nak bawa umat yang tanpa hisap ni masuk dalam syurga. Tiba-tiba terdengar bunyi ngauman yang kuat sangat. Bunyi apa tu? Ngauman api neraka. Kuat betul bunyi tu. Berapa jauh jaraknya? 500 tahun perjalanan. Macam tu punya bunyi. Lepas tu Nabi pun sebut, demi umatku yang beribadah kepadamu ya Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin dekat api tu, makin halau makin dekat, makin halau makin dekat. Nabi dah tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, dia bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah gelas ini, ada air di dalamnya, kau siramkanlah, kau jiruskanlah kepada api tu. Segelas air Nabi siramkan, reda api tu. Air apa yang kau beri kat aku ni wahai Jibril? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Tapi orang yang leka dengan dunia, cinta dunia, air matanya akan mengering. Dia susah nak nangis. Dia rasa gembira je. Dan gembira ni, suka bergembira, suka bersuka-suka, suka berparti, suka berpesta, suka dengan funfair, suka dengan majlis anugerah. Macam tu kan. Anugerah bintang popular. Macam tu kan. Bersuka-suka ni memang penyakit orang dulu-dulu, kata Nabi. Ada 7 penyakit orang dulu-dulu. Salah satunya suka bersuka-suka, suka mengumpul harta. Suka apa lagi? Akan diceritakan dalam kuliah yang akan datang. Ni banyak ni. Dah makin terang ni, tak boleh cerita banyak ni. Dan orang yang panjang angan-angan akan mudah melakukan maksiat dan jauh dari ketaatan. Orang yang panjang angan-angan akan cenderung mudah menzalimi hak orang lain dan melanggar hak-hak orang lain. Itulah dia. Jadi hati-hati. Hidup kita dalam dunia ni sementara, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Hidup dunia ni sementara, apatah lagi yang ada di dalam dunia, lebih lagi sementara. Bersyukurlah. Kenapa manusia tak boleh bersyukur? Manusia tak boleh bersyukur ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Itu yang sibuk nak kejar-kejar lagi. Kedua, sibuk melihat kelebihan orang lain, lupa tengok kekurangan orang lain. Kalau tengok kekurangan orang lain, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, lupa nak bersyukur sebab sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita. Tak. Jangan terlalai, jangan terleka. Apa yang kita ada sebab Allah izin. Ingat tak pesan Nabi kepada Imam Ibn Abbas? Nabi pegang dada Imam Ibn Abbas, dia kata apa?
Kalaulah satu dunia ini berhimpun nak memberikan keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya, melainkan sekadar yang telah Allah izinkan untuk kamu. Dan kalau satu dunia ini berhimpun nak memberi kemudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya, melainkan sekadar yang Allah telah izinkan, telah tentukan untuk kamu. Mana jangan takut hidup dalam dunia ni. Oh, kalau aku buat ni matilah, mesti aku kena ni, kena ni, kena ni. Ingat Allah banyak. Kalau aku buat ni kan, tentu aku boleh jadi kaya. Aku buat ni, tentu aku jadi nak. Ingat Allah banyak-banyak. Kita jadi senang, kita jadi mudah, kita jadi sehat, kita jadi apa pun, semua Allah izin. Itu je. Ya? Jadi Samsul Debat sebab Allah izin. Saya pun tak pernah fikir. Tadi soalan macam mana boleh jadi Samsul Debat? Dulu waktu saya bergelar jadi pengarah undang-undang, saya bekerja dulu menjadi pengarah undang-undang, saya berceramah di luar. Saya tak nak pakai nama Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Saya pakai nama tu sebab saya tak nak pakai nama pengarah undang-undang. Kalau saya nak pakai nama pengarah undang-undang kerja kerajaan ni, takut nanti orang call pejabat kerajaan ni sebab nak minta saya ceramah. Jadi konflik, saya tak nak. Jadi saya pakai nama NGO saya, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Itu cerita dia. Sampailah saya ceramah, sampailah satu tempat tu, di Surau Puncak Setiawangsa KL. Orang elit-elit ni, pangkat AJK suraunya tu, Tan Sri, Tun, Datuk Seri, Datuk. Encik memang tak ada. Tak ada jumpa encik langsung situ. Macam kita ni tak ada. Samsul Debat pun saudaranya. Ada yang panggil saya Datuk Sembilan, belum lagi. Kan? Tak tahu kau Kelantan nak bagi, tak tahulah. Tak adalah. Tapi masa tu AJK surau ni dah terlupa siapa nama penceramah ni, Samsul apa lah. Tapi jawatan ni debat-debat macam tu. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah yang jadi melekat tu. Kebetulan yang dengar ceramah malam tu salah seorangnya adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu sampailah ke hari ini. Itulah cerita dia. Bukan sebab apa, memang betul lah penglibatan saya dengan debat. Tok guru debat saya ada di Tanah Merah, Kelantan, Sheikh Khairul Azhan bin Cik Ahmad. Tu tuan guru debat saya, orang Kelantan. Saya roommate dia. Tu sebab saya boleh lah. Kalau saya kecek Kelantan bunyi sial. So boleh, tak ada boleh. Kalau nak kecek Kelantan kan saya tak ada masalah. Okey je. Kan? Macam itulah kisahnya. Jadi apa pun cukup sekadar itu, tuan-tuan dan muslim. Ingat jangan panjang cita-cita. Bab kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir, kembangkanlah menjadi intan. Jadi kita sebar panjangkan, kan, kita amalkan sikit-sikit je kelas subuh ni, tapi diingat. Itu yang penting. Itu yang paling penting sekali. Bak kata orang, cantik teluk pantainya landai, tambak perahu tepi kuala. Biarlah buruk kani dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik. Pihak masjid menjemput hari ini rasa nak junjung. So, terima kasih banyak pihak Jawatankuasa Kuasa Masjid, Tuan Imam. Semalam pun banyak saya catat apa Imam sebut tu. Masuk khutbah Jumaat semalam pun tentang kepentingan solat semalam. Memang betul, solat ni memang betul sepatutnya dapat mencegah kita pada benda-benda yang tak baik. Tetapi terlampau banyak sangat kemungkaran, terlampau banyak sangat benda-benda tak elok orang buat, seolah-olah kita terlupa. Yang saya kata tadi ada pasangan yang mengadu tu kan, yang mengadu yang pasal bercerai sebab suami minat kat lelaki tu. Saya kata tadi tu, semayang tak tinggal, mengaji hari-hari, tak tahu mana silap ni. Makna ketagihan ni, dia dah jadi ketagih. Habis duit apa semua habis, rumah tangga habis. Benda ni berlaku di Tokyo. Sebut macam tu. Bukan di Kelantan lah, tu cerita dia, bukan. Jadi mudah-mudahan kita ambil kebaikan. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Ini kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.